Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, dan kita akan semang-semang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pengasingan kuasa asas integriti. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga terima kasih sebenarnya kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang merupakan penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Rafiq. Prof suka tak dengan topik ni? Agak dekat lah. Agak dekat dengan saya lah. Tapi mencabar sebenarnya kan? Ya, topik ni agak berat lah. Betul. Dan kita akan cuba membuat analisis sebaik mungkin berkaitan dengan topik ini. Dan siapa tahu mungkin anda juga sebenarnya ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan malu, jangan segan. Gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326 97 9767 dan juga 0326 97 9768. Baiklah, kalau kita lihat Prof, senario keadaan negara ketika inilah, memanglah kita menghadapi pelbagai isu sebenarnya. Kita menghadapi pelbagai masalah. Dan sesungguhnya lah sesuatu yang cukup terkesan sebenarnya bila masyarakat juga sudah mula mempertikaikan atau melihat integriti itu sendiri semakin terancam sebenarnya, terutamanya di kalangan kerajaan sendiri. Dan juga ada juga yang mengatakan bahawa defisit kepercayaan rakyat terhadap kerajaan yang sedia ada juga semakin melebar dan sebagainya. Tetapi sejauh mana betul ataupun tidaknya, kita akan cuba melihat daripada pelbagai perspektif sebenarnya. Tetapi bila kita bercakap tentang integriti itu sendiri, apakah bagaimana perasaan Prof sendiri? Bagaimana Prof melihat tentang isu integriti ini di kalangan ialahkah kita dengan perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta dan sebagainya, Prof? Terima kasih Tuan Syakawi. Kita lihat hal berkaitan integriti ni dah lama sebenarnya kan. Dalam istilah-istilah lama kita kata etika, kemoralan, dan semuanya itu adalah berkaitan dengan integriti. Dan kalau maksud perkataan integriti itu adalah honesty, kejujuran yang tinggi dengan prinsip moral yang tinggi. Jadi integriti itu dikait dengan prinsip moral. Jadi kalau kita kata persoalan integriti ini dalam negara kita, contohnya dengan tertubuhnya pada tahun akhir-akhir tahun 2000, macam 2007, 2008 itu, kita maknanya telah bermula untuk menginstitusikan agensi-agensi yang berkaitan dengan integriti ini. Kenapa ia perlu diinstitusikan? Maknanya institut integriti lah, kita buat jawatan kuasa untuk meneliti tentang integriti lah dan sebagainya. Itu menunjukkan ia sudah semakin berkurang pada ketika itu kan. Jadi kita nampak integriti itu penting. Tapi kenapa ia makin berkurang? Dan mungkin oleh kerana perkembangan ataupun tekanan hidup ataupun cara hidup juga boleh mengakibatkan berlakunya krisis integriti ini. Dan cobaan-cobaan yang ataupun tindakan-tindakan kerajaan untuk menubuhkan agensi-agensi yang berkaitan dengan integriti, sama ada dalam setengah-setengah jabatan itu juga ditubuhkan jabatan integriti dan sebagainya. Dan ini adalah satu keadaan menunjukkan maknanya orang kata kalau tak ada angin takkan pokok goyang. Maknanya ada masalah integriti itu sangat besar lah kan. Jadi di sini kita nampak apabila adanya institusi-institusi untuk menjaga integriti itu, maksudnya ada masalah. Tapi yang penting yang di sini, bagaimana kita mengatasi masalah itu. Mungkin dalam tajuk kita pada malam ini, pengasingan kuasa. Mungkin cara itu juga boleh menjadi satu dimensi penyelesaian kepada deficit of integrity lah kata. Maknanya pengurangan dari segi kejujuran dan juga dari segi prinsip moral yang tinggi dalam kalangan perkhidmat awam lah terutamanya. Tapi kita bukan nak menumpukan pada perkhidmat awam saja kan. Tapi sebab integriti dalam sebuah negara ni dia bergantung kepada individu itu, dari orang biasa sampailah ke pucuk pimpinan yang paling tinggi kan. Betul. Jadi
macam kalau kita bercakap tentang rasuah apa, memang itu berkaitan dengan integriti kan. Jadi bermulanya rasuah tu mungkin dari individu ya. Jadi dia dari seorang individu sampailah kumpulan-kumpulan individu yang biasa, sampailah pimpinan-pimpinan pada peringkat tertinggi kan. Bukan nak kata dalam agensi kerajaan saja. Baik, kalau kita sebelum kita bincang tentang pengasingan kuasa asas integriti, apa yang mengecewakan barangkali kita sendiri ialah macam apa ni Prof Datuk sebut tadilah, bahawa institusi-institusi ataupun agensi-agensi yang menjaga krisis integriti ditubuhkan, tetapi dilihat bahawa bila kita bercakap tentang integriti itu sendiri, kadang-kadang institusi dan juga agensi-agensi ini juga kadang-kadang integriti mereka juga menjadi masalah ataupun dipersoalkan. Apakah itu antara faktor yang mungkin mengecewakan ialah sebahagian besar rakyat yang melihat isu ini sebagai satu isu yang cukup serius sebenarnya, Prof? Ya, pastinya begitulah. Maknanya mungkin dia hilangnya orang kata apa, kejujuran dalam kalangan ataupun dalam kalangan perkhidmat awam, atau hilangnya kejujuran dalam diri individu itu, ia akan menyebabkan masalah yang lebih besar ya. Ia akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Maknanya dari segi ketirisan dan sebagainya itu akan berlaku semakin lebih, orang kata apa, semakin merebaklah kan, dan semakin membara. Jadi pengasingan kuasa ni mungkinlah terutamanya dalam hal-hal berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang. Ni biasanya orang hilang kepercayaan ni pertama dalam hal aspek-aspek berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang lah. Contoh kalau kita tengok agensi kan, kita tengok pasukan polis di Kerajaan Malaysia sentiasa menjadi target untuk meningkatkan integriti, dan sentiasa juga menjadi target masyarakat bahawa perlunya penambahbaikan dalam konteks integriti ya. Jadi di sini hal-hal berkaitan dengan pengasingan kuasa ni juga berkaitan dengan contohlah kalau kata tadi saya sebut agensi kerajaan kan. Tapi kalau kita kata dalam isu semasa contohnya yang orang berpersoalkan dalam isu semasa seperti SPRM contoh, sebab mereka adalah badan penguatkuasa kan. Betul. Jadi integriti tu akan menjadi lebih tinggi lah. Yang attack selama ni saya perasan dah belasan tahun sejak tahun 2005 lagi saya nampak attack kepada PDRM ni juga tinggi kan. Jadi macam integriti dalam badan-badan penguatkuasaan ni memerlukan konsep pengasingan kuasa tu. Maknanya dengan pengasingan kuasa tu dia boleh sebab tujuan pengasingan kuasa ni ialah untuk mengelakkan pemusatan kuasa. Kalau kuasa itu berpusat hanya kepada satu agensi, maka agensi itu sendiri akan terpalit atau mudah dipalitkan dengan isu integriti ni. Kalau saya contohlah, kalau saya kata suatu penyiasatan itu dilakukan oleh SPRM dan kemudiannya pendakwaan dilakukan juga oleh SPRM. Jadi ini tidak ada pemisahan kuasa dari segi penyiasatan dan pendakwaan. Jadi kalau kita bercakap tentang pengasingan kuasa, mungkin para penonton merujuk kepada pengasingan antara eksekutif, legislatif dan judiciary, 3 organ kerajaan itu kan. Tapi sekarang ni dalam organ eksekutif itu sendiri mesti ada pengasingan kuasa antara jabatan-jabatan. Kita pun tak boleh bagi contoh nak bagi pemusatan kuasa hanya kepada menteri saja contohnya. Dia akan membuka kepada persoalan integriti tadi. Maknanya betul ke cara pengendalian kuasa dan sebagainya. Mesti ada check and balance. Dalam apa-apa agensi sekalipun ataupun dalam yang konteks yang lebih besar sebuah kerajaan yang pembahagian 3 komponen atau 3 organ kerajaan tu. Tapi dalam agensi-agensi kerajaan ni pula kita perlukan ada keseimbangan kuasa tu. Tak ada pemusatan kuasa pada seseorang. Kalau pemusatan kuasa pada seseorang, maka ia akan membuka ruang kepada pemusatan kuasa. Dan pemusatan kuasa ni orang kata macam absolute power corrupts absolutely lah. Kalau dia yang buat keputusan, dia yang menyiasat dan mendakwa dan sebagainya, itu akan membuka ruang kepada persoalan integriti, persoalan pemusatan kuasa, dan ini boleh diatasi. Persoalan integriti ini juga boleh diatasi dengan adanya pengasingan kuasa tersebut. Okey, saya difahamkan kita pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Dr. Muzaffar sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarkawi. Ya, saya.
Sihat Syarawi? Alhamdulillah. Doktor? Alhamdulillah sihat. Jangan batuk dah okey dah. Oh, dah banyak kurang. Dah banyak kurang bagus juga So malam ni bagus juga lah isu integriti Ya. Saya suka topik-topik macam ni. Okey. Integriti So saya rasa saya akan repeat benda yang sama jugalah. Tapi hopefully you tak marah Tak, kalau repeat benda yang sama Ya, silakan. Dia integriti penting lah. Okay. Tapi kita punya fokus lah. Saya selalu highlight penting kita kena fokus integriti tu. Memang semua orang kita kena fokus integriti. Tapi keutamaan tu patut pada atas tu tau. Atas because kita nak tengok example tu. Lead by example. Kalau atas okey, bawah dia akan ikut tu. Problem kat situ selalu atas tu banyak problem. Dan kita tak susah nak komen dorang tau, nak kritik dorang. Sebab wujud macam akta lapuk, akta sultan ni tau. Terus terang lah saya selalu gaduh tau kadang-kadang dengan berdebat lah dari segi akademik dengan angkatan akademia pasal kewujudan akta sultan ni. Banyak dorang ni masih sokong lagi lah kepentingan akta sultan. Tapi bagi saya ini banyak mengganggu lah tugas-tugas orang macam saya ni untuk mengkritik orang atas ni, especially when come to isu integriti ni tau. Susah. Kritik je sikit nanti adalah orang buat laporan. Itu problem masalah yang saya hadapi, realitinya lah. Okey, so apa kita nak buat dengan yang akta? Saya rasa saya tahu dia punya opinion tu, tapi entahlah. Okay. Hopefully lah ada something different. Hopefully lah Syarkawi. Hopefully. Itu je lah pandangan saya. Okay, you take care. Assalamualaikum. Sebelum tu, doktor, kalau anda masih lagi ada di talian, tolong berikan nombor telefon doktor kepada saya. Kenapa nak akta sultan tu? Saya nak jemput juga doktor barangkali satu hari nanti untuk berada di saya ingat you nak charge saya bawa akta sultan. Tengok ini pun saya dah takut ni. Okey insyaAllah. Okey, don't worry. Okey, take care Syarkawi Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Menarik apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar itu. Mungkin respon daripada Dr. Muzaffar ni seorang penjawat awam ke pengkhidmat awam? Seorang pensyarah. Alright. Saya sepanjang, kalau pensyarah lah, pengalaman saya sepanjang saya berkhidmat sebagai pensyarah lah, dan saya membincangkan isu-isu yang agak sensitif, kebanyakannya sensitif ya. Tapi pada saya, kalau mengaitkan akta hasutan dengan integriti ni, saya fikir tidak ada sebab untuk seseorang ketua itu mengugut mana-mana terutamanya akademia lah, mengugut akademia untuk dituduh di bawah akta hasutan. Jadi integriti ni pada saya bergantung kepada bagaimana kita menyuarakan pandangan kita juga, itu adalah berintegriti. Maknanya kalau kita mungkin pensyarah undang-undang, kita kata kalau kita bercakap tentang undang-undang, maknanya kita ada dimensi undang-undang, kita ada hujah undang-undang, dan pelaksanaan dari segi penguatkuasaan undang-undang akta hasutan ni, dia juga perlukan satu penambahbaikan dan satu dimensi baru untuk melihat akta hasutan tu. Sebabnya mengkritik dari segi pelaksanaan suatu kuasa, kalau kita kata kita kritik kerajaan, bahkan kita kritik institusi beraja sekalipun, dia bukanlah suatu yang jatuh di bawah akta hasutan. Cuma akta hasutan ni kita tidak boleh mempersoalkan beberapa perkara saja. Jadi kita haraplah ada kebaikan akta hasutan. Mungkin Dr. Muzaffar dah biasa mendengar pandangan saya, dan sebab tu ada antara ayat-ayat tadi yang saya faham, kita dah tahu pandangan dia, maknanya dia tu mungkin rujuk pada saya. Jadi saya faham bahawa akta hasutan itu adalah suatu akta yang menyekat kebebasan bersuara. Tapi aplikasi akta hasutan itu perlu dinilai balik ataupun direnung dan dikaji oleh para akademia sendiri, supaya pemakaian akta ini sebenarnya bukanlah untuk bertujuan menghadkan daya intelektualisme kita kan, tapi ia perlu dilihat sebagai juga boleh membentuk credibility. Maknanya kita kalau dari segi integriti, kita tak boleh mengajak orang untuk membuat sesuatu yang enmity, the feeling of enmity tu kita tak boleh ajak kalau kita berintegriti kan. Jadi di sini saya nampak integriti seseorang itu juga supaya dikaitkan juga dengan prinsip kenegaraan dan sebagainya lah. Jadi untuk itu saya percaya
amalan dalam menggunakan akta hasutan ni jangan hanya untuk mengugut-ngugut lah kan, tapi ia juga untuk menjaga integriti supaya orang tidak mengajak orang untuk membuat jenayah yang lebih besar. Okey. Kita kembali semula kepada isu pengasingan kuasa tadi. Yalah, tadi pun Prof menyebut tentang kuasa eksekutif, legislatif dan juga kehakiman. Secara gambaran yang lebih jelas lah sebenarnya pada pandangan Prof Datuk sendiri, bagaimana pengasingan itu harus difikirkan dan kemudiannya harus dilakukan sebenarnya. Okey, saya cakap secara general lah ya. Pertama, mungkin rakan-rakan penonton juga sudah biasa dengan pengasingan kuasa ni. Dan saya fikir penonton bernama ni adalah ruang bicara ini adalah penonton yang matang untuk melihat bagaimana pengasingan kuasa ini berlaku. Di tanah air kita ni, bila kita bercakap tentang pengasingan kuasa, maknanya ramai orang faham tentang pengasingan kuasa antara pihak-pihak eksekutif, legislatif dan judiciary. Jadi saya cerita di sini, kita tidaklah mempunyai pengasingan kuasa yang betul-betul terasing ya, sebab dari segi membership dari segi keanggotaan, ahli-ahli dewan rakyat dan dewan negara atau ahli-ahli parlimen itu juga adalah menjadi ahli jemaah menteri. Maka kita ada overlapping of membership. Kalau dari segi pengasingan kuasa ni, kita kena lihat dari segi fungsi, dari segi membership dan juga dari segi building dia. Maknanya berasingan kan. Kalau parlimen, istana keadilan, dia ada berasingan tempat tu. Tapi membership dekat Malaysia ni, membership untuk dua badan lah, terutamanya eksekutif dengan legislatif ni, adalah bertindan. Maknanya siapa yang menjadi ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara boleh menjadi ahli jemaah menteri kan. Syarat untuk menjadi jemaah menteri itu adalah orang yang seorang wakil rakyat, sama ada dalam Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Jadi dia memang bertindak dari segi membership atau keahlian tu. Jadi bagaimana untuk mengatasi supaya tidak ada dominasi, tidak ada pemusatan ini, maka parlimen itu memainkan peranan penting untuk memastikan pihak eksekutif ni, rakan-rakan dia juga kan, jemaah menteri ni kan ahli dewan. Jadi rakan-rakan dia dalam parlimen ni juga mempunyai hak untuk mempersoalkan, membuat. Sebab tu dalam parlimen sepatutnya pergerakan dalam parlimen tu atau amalan dalam parlimen tu atau bisnes parlimen tu memberikan ruang yang cukup untuk ahli parlimen mempersoalkan jemaah menteri. Itu yang penting. Yang penting sebab kita ada pertindanan keahlian. Jadi orang tu pergi parlimen, dia kena sebab tu kita lihat dalam perlembagaan, kita kata perkara 43 dalam fasal 3 tu dia kata the executive, the jemaah menteri, the cabinet shall be collectively responsible to the parliament. Maknanya parlimen akan mempersoalkan eksekutif walaupun kawan dia sendiri kan. Jadi di sinilah kita perlukan kesungguhan parlimen itu sendiri. Reform parlimen itu penting untuk membolehkan parlimen mempunyai banyak masa, sesuai masa untuk memaksa lah, quote-unquote memaksa para jemaah menteri ini menjawab. Contohnya kalau hal berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri kan, jadi kita banyak hal berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri ini dipersoalkan contohnya ya. Jadi parlimen hendaklah mempunyai masa yang cukup untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mana-mana kementerian itu. Samalah Kementerian Kesihatan ke yang jadi isu sekarang kan. Mencukup masa. Dan yang pentingnya juga ialah dalam soal pembahagian kuasa ni, separation of powers ni, ialah menteri itu sendiri yang menjawab. Jadi ramai orang komplain kata menteri tak bagi parlimen kan. Jadi ini cerita lama lah kan. Kita harap cerita baru tak ada lagi lah. Menteri tak bagi parlimen, menteri tak jawab soalan, menteri tak prepare jawab soalan, semua tu kan. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Dari saya fikir dari segi amalannya yang perlu diperbaiki ialah bagaimana separation of powers itu ataupun pengasingan itu dilaksanakan dengan jelas. Jadi kalau dalam konteks semasa untuk jaga integriti jemaah menteri tu, kita perlukan parlimen yang boleh mempunyai ruang untuk mempersoalkannya. Dan satu lagi, untuk menambahbaikan dalam parlimen ni, untuk memastikan pengasingan kuasa ni dan boleh menyemak dan imbang apa yang dilakukan oleh pihak eksekutif tu, maka di parlimen tu macam sekarang lah telah dibuat reform dan tubuhkan jawatan kuasa macam PAC kata kan tak? Public Account Committee, dia akan melihatlah rekod-rekod tu semua. Jadi ini yang boleh membolehkan integriti itu terbina. Maknanya kalau ada question and answer, konsep accountability, itu yang integriti itu bagus. Maknanya
orang ni akan ahli ataupun menteri dan sebagainya lebih rasa responsible. Sebab integriti tu datang dengan amanah, tentang rasa tanggungjawab dan sebagainya. Jadi bila tengok orang ada inspection kat dia kan, macam kita lah, kalau kita tak pakai pinggang keledai, kita nampak boleh kat sana, itu nak pakai kan. Jadi integriti tu terbina apabila ada sekumpulan orang yang akan lihat apa yang sedang dilakukan oleh sesuatu pihak tu. Okey, kita akan sambung lagi Prof Datuk, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa seperti biasalah guna dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya sebut sekali lagi 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu dan kembali sebentar saja lagi Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan masih lagi bercakap tentang pengasingan kuasa asas integriti. Baik, saya tertarik hati sebenarnya Prof Datuk bila kita bercakap tentang peranan yang harus dimainkan oleh Parlimen, dan setakat ini pun ramai merasakan bahawa Parlimen mungkin telah pun berjaya memainkan peranan seperti apa yang diamanahkan. Sebenarnya para menteri juga mungkin juga bertanggungjawab untuk meyakinkan rakyat bahawa mereka juga memainkan peranan yang sewajarnya. Tetapi ada juga ini sebagai satu contoh, misalnya ada juga cadangan yang mengatakan bahawa kadang-kadang walaupun ditubuhkan pelbagai jawatan kuasa Parlimen misalnya untuk menyiasat sesuatu kes ataupun sesuatu isu misalnya, tetapi kadang-kadang ianya gagal juga untuk dilaksanakan seperti apa yang dicadangkan oleh jawatan kuasa Parlimen itu sendiri. Jadi di mana kepincangan yang berlaku sebenarnya? Okey, sekarang ni saya nampak lah, ini pemerhatian saya lah tuan saya tak pasti, tapi saya percayalah dalam pemerhatian saya tak ada siapa percaya kepada siapa lah sekarang ni. Yang tu kita saya katakan istilah deficit of trust, kita dah hilang kepercayaan ataupun kekurangan percayaan. Sebabnya pada ketika ini kita mempunyai sejumlah masyarakat yang mempunyai maklumat, dan maklumat itu kemudiannya sebagai seorang pendidik saya menggunakan pelajar lah sebagai orang kata subjek untuk kajian saya dan penilaian saya. Apabila mereka menerima maklumat, mereka cuba proses maklumat itu dengan menggunakan pandangan mereka dan terkandung di dalam itu adalah persepsi-persepsi sendiri. Jadi di sini apabila kita katakan suatu jawatan kuasa itu ditubuhkan dan jawatan kuasa itu melaksanakan kerja-kerjanya, dan kerja-kerja itu dan pada hasilnya sekiranya finding ataupun temuan yang dibuat oleh suatu jawatan kuasa itu tidak satu jawatan kuasa itu yang dianggotai oleh orang-orang yang dikenali sebagai kredibel dalam bidang-bidang yang terbabit itu, maka keputusan itu ada kalanya diterima secara baik oleh masyarakat secara umum dan ada kalanya diterima dengan kata-kata nista dan negatif kan. Jadi ramai rakyat sekarang ni akan melihat kepada individu yang menganggotai jawatan kuasa tersebut ya. Jadi sekiranya kita mempunyai individu yang mempunyai credibility yang tinggi, maka keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa itu akan diterima lah. Tapi masalahnya sekarang setiap individu tu ada saja yang dikritik atau dipersoalkan integritinya. Tapi pada saya lah cara terbaik untuk kita mengatasi perkara ini ialah dengan cara memastikan ahli atau anggota jawatan kuasa itu mempunyai kredibiliti yang tinggi atau mempunyai integriti yang tinggi. Bagaimana menentukannya? Untuk integriti maknanya tidak ada sebarang tomahan ke atas beliau kan. Jadi kita masih lagi sebenarnya, pada saya masyarakat perlu juga melihat
the other side lah, bukan menggunakan persepsi ataupun keterangan dengan cakap kan, hearsay dari mana-mana pihak lah. Jadi bukanlah orang kata semua orang tu tidak boleh dipercayai lagi. Dan apabila kita letakkan kepercayaan itu kepada suatu jawatan kuasa yang terdiri daripada orang yang berintegriti, maka saya fikir rakyat juga perlu memberikan perhatian kepada credibility itu. Janganlah semua keputusan dibuat. Contohnya lah, kalau kita lihat dalam keadaan semasa dan isu semata ni seperti Security Commission yang membuat keputusan, dan pada saya ini juga satu test lah, pada saya satu ujian lah, satu ujian. Kerana dalam kes kalau kes semasa melibatkan pimpinan dalam SPRM ni juga adalah suatu kes yang sangat besar dalam kalangan masyarakat kita. Dan apabila satu Suruhanjaya ni Suruhanjaya Security Commission yang bertanggungjawab untuk to regulate atau untuk pelaksanaan semua regulation ni, apabila keputusan itu dibuat masih lagi ada tanda tanya dan sebagainya. Saya fikir itu biasa dalam kalangan masyarakat yang penuh dengan maklumat ni kan. Tapi sekiranya pihak kerajaan ataupun pihak Security Commission tu boleh membuktikan credibility para ahli jawatan kuasa atau para pesuruhjaya itu, saya fikir itu sepatutnya tidak lagi menjadi masalah pada negara lah. Okey, ada juga suara daripada dulu sehinggalah sekarang. Kita ambil contoh kerana Prof Datuk menyebut tentang SPRM. Ada yang mengatakan bahawa apakah wajar SPRM itu diletakkan di bawah Parlimen sebenarnya? Apa kebaikan yang akan diperoleh? Ya, betul. Saya nampak semua agensi kerajaan, semua Suruhanjaya tu adalah di bawah Parlimen. Maknanya Parlimen ni tidak disekat kuasa dia untuk membincangkan apa-apa tindakan yang dibuat oleh mana-mana agensi kerajaan atau agensi-agensi lain sekalipun. Okey, saya nak buat satu yang menyeluruh lah, satu penerangan yang pada anggapan saya menyeluruh ya. Kita tengok apa itu Parlimen kan. Parlimen itu adalah satu institusi yang ahlinya dipilih oleh rakyat, terutamanya Dewan Negara. Apa fungsi Parlimen pula? Fungsi Parlimen ini ialah untuk menjadi mekanisme semak dan imbang ke atas tindakan-tindakan eksekutif yang saya cerita tadi kan. Eksekutif ini siapa? Eksekutif ini termasuklah jemaah menteri atau termasuk juga menteri-menteri di peringkat jabatan atau kementerian mereka kan. Jadi kalau kita katakan untuk meletakkan SPRM di bawah Parlimen, maknanya Parlimen at any time sebenarnya boleh bincang hal SPRM ni. Cuma dari segi pelantikan, adakah Parlimen nak buat pelantikan kepada Komisen ni? Biasanya Komisen ni, kalau Suruhanjaya ni, biasanya lantikan ni dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Contohlah, kalau kita kata Suruhanjaya Pilihan Raya, ini pun satu persoalan juga kan. So, orang tanya, Suruhanjaya Pilihan Raya siapa yang lantik? Yang lantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana Yang di-Pertuan Agong melantik Suruhanjaya Pilihan Raya? Di dalam perlembagaan itu disebut bahawa Yang di-Pertuan Agong melantik Suruhanjaya Pilihan Raya itu orang yang orang yang mempunyai kepercayaan awam. Ini ayat yang digunakan oleh perlembagaan. Jadi pada saya, lantikan itu boleh dibuat oleh institusi di luar demokrasi atau di luar Parlimen, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau perlembagaan boleh membuat peruntukan menyatakan bahawa ahli Suruhanjaya Pilihan Raya itu adalah orang yang mendapat kepercayaan awam, dan peruntukan yang sama boleh digunakan untuk SPRM untuk melantik seorang yang mempunyai kepercayaan awam. Satu lagi, dari segi mengawal agensi kerajaan ini ataupun mengawal pihak-pihak berkuasa ni, kita jaga dari segi security of tenure tu. Jangan mudah-mudah nak pecat dia kan. Nah, contohlah Attorney General. Attorney General ini pada awal pelantikan awal peruntukan perlembagaan, Peguam Negara ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi untuk pecat Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri lah, lantik Attorney General ni. Tapi pemecatan awal dulu sebelum perlembagaan dipindah, pemecatan yang Peguam Negara ini dibuat oleh satu tribunal. Dia bukan Perdana Menteri rasa dia nak pecat, nak turun, nak cepatkan, nak tamat tempoh. Bukan Perdana Menteri. Jadi security of tenure itu penting untuk menjaga kebebasan. Sekarang ni Ketua Audit Negara, Auditor General dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.
atas nasihat Perdana Menteri, tapi pemecatannya tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, ditubuhkan satu tribunal. Sebagaimana hakim-hakim di mahkamah tinggi, ya, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Jadi pada saya, untuk menjaga kebebasan ini, kalau letak di bawah parlimen pula, dia akan memberikan input political party ke partian yang lebih besar, lebih luas dalam pelantikan itu. Dan ini susah untuk dikawal. Mungkin saya tidak boleh bersetuju dengan beberapa pandangan lah untuk menyatakan SPRM itu letak dengan pelantikannya dibuat oleh parlimen. Saya lebih kepada pelantikan itu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, tapi pemecatannya perlu diketatkan. Tidak boleh, contohlah kalau Seksyen 5 Akta SPRM tu, dia kata dilantik oleh Perdana Menteri, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Tapi boleh dipecat juga oleh orang yang melantik. Tapi saya cadangkan supaya pemecatan itu diketatkan. Proses pemecatan itu diketatkan. Pelantikan kita tak ada pilihan. Kalau kita nak kata parlimen, dia mungkin juga ada politik kepartian, dan pihak-pihak ini mungkin juga mempunyai kepentingan parti politik. Itu juga akan menimbulkan persoalan integriti. Orang ni orang parti ni lah kan. Saya rasa ini akan berlaku. Kalau tadi mungkin pada saya kekalkan apa yang ada dari segi pelantikan dan ketatkan lagi dari segi pemecatan, supaya bila orang tu dilantik, dia tak takut-takut nak buat keputusan. Dia tak takut nak keputusan sebab security of tenure. Ada orang kata takutlah nak tinggal jawatan tu, gaji besar dan sebagainya kan, tak nak letak jawatan. Tapi pemecatan tu saya fikir adalah satu cara bagaimana untuk kita memastikan integriti itu lebih tinggi. Maknanya kalau dia nak tuduh pun dia tak takut. Nak tuduh orang yang buat dia tak takut, kerana orang jawatan tinggi dan sebagainya, dia tak takut. Sebabnya dia tidak akan dipecat. Jadi ini akan menimbulkan satu kepercayaan masyarakat. Contoh hakim-hakim kan, hakim-hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya. Dia mesti ada satu tribunal untuk meneliti etika, sama ada melanggar kod etika dan sebagainya. Kedudukan pegawai negara dan juga golongan yang dianggap sebagai pendakwa raya misalnya, ada perbezaan dari segi kuasanya? Pendakwa raya ni AG adalah pendakwa raya. Lepas tu kita ada, kalau dalam amalan kita ada timbalan pendakwa raya kan, DPP, Deputy Public Prosecutor. Pendakwa raya ni AG sendirilah, dan diberi kuasa, AG ni diberi kuasa oleh perlembagaan untuk menetapkan, dan juga kanun tata cara jenayah untuk menetapkan pendakwaan, siapa dia nak dakwa dan sebagainya. Kalau dalam SPRM lah, kalau kita kaitkan dengan SPRM dengan AG okay, sebelum tu saya kaitkan dengan polis lah dulu Contohlah, pasukan polis Diraja Malaysia adalah pasukan penyiasat lah, membuat penyiasatan Apabila polis menyiapkan satu penyiasatan, kertas penyiasatan itu akan dihantar kepada timbalan pendakwa raya. Dalam pendakwa raya di bawah Peguam Negara ni, mereka akan meneliti cukup tak maklumat ni. Maknanya orang lain siasat, orang lain tuduh. Sama juga kalau orang lain siasat, kalau orang tu siasat, orang tu tuduh, dia akan tidak ada integriti juga. Sebab mungkin akan menimbulkan persoalan. Awak siasat, awak dah ketemu tak evidence semua kan? Dia kata dia dah ketemu evidence, orang tu tak bersalah pun dia mungkin dituduh. Jadi tidak ada keseimbangan dari segi pengasingan, tidak ada semak dan imbang sekiranya tidak ada pengasingan kuasa. Kalau pernah sebelum ini SPRM menuntut supaya SPRM juga diberikan kuasa untuk menuduh kan. Saya fikir dari segi pengasingan kuasa lebih baik untuk, saya tak tahulah apa sebenarnya berlaku, kenapa SPRM nak begitu, tapi dari konteks pengasingan kuasa ni, dengan kuasa penyiasatan dan pendakwaan ini, saya fikir eloknya diasingkan. Macam juga kita berbincang tentang kuasa pendakwaan yang kuasa pendakwaan Peguam Negara, nak asingkan daripada kuasa menasihat Peguam Negara kan. Jadi Peguam Negara ni ada dua fungsi utama lah, menasihati kerajaan dan juga Yang di-Pertuan Agong dari aspek undang-undang, dan satu lagi pendakwaan. Ini mahu diasingkan duanya. Mungkin ada kebaikan, ada keburukan, dan saya belum buat kenyataan-kenyataan berkaitan itu. Tapi dari segi sekejap Prof Datuk, kita akan sambung lagi, tapi kita difahamkan ada pemanggil yang agak lama menunggu di talian. Kamarul dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Kamarul. Ya, Waalaikumsalam. Maaf kerana lama menunggu. Okey, tak apa. Ya, silakan Kamarul. Saya nak tanya panel lah kan.
ni tentang kita nampak banyak kes benda ni ikut budi bicara pendakwa. Jadi ada kes yang pendakwa mau ketengahkan pendakwaan. Ada kes dengan berbagai alasan pendakwa tidak mau bawa ke tengah, tidak mau mendakwa ke mahkamah. Jadi di sini kalau begitu, pendakwa nampak dia menjadi hakim, dia juga menjadi pendakwa. Di sini jadi hakim dah tak perlu dah kalau dia di situ dia dah boleh menyekat, kan? Jadi ini masalah besar kita tengoklah dalam hal ini. Betul. Kan? Okey, yang tu satu hal. Satu hal lagi, kita bercakap tentang kita nak asingkan tak asingkan. Tapi sedangkan kita ada tengok ada jabatan-jabatan badan-badan yang patut melaporkan ke mahkamah, tetapi ahli-ahli parlimen tidak tekan untuk dibentangkan pun bagi badan-badan yang sepatutnya lapor ke parlimen, tetapi laporan itu tidak dibentangkan dan tidak dibawa kepada masyarakat melalui media. Jadi ini ada dua perkara yang saya tengok masalah lah. Jadi saya minta panel bagi pandangan lah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Kamarul. Dua persoalan yang menarik sebenarnya, dan kita juga mungkin mengharapkan satu respon yang menarik juga daripada tetamu kita, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Tapi tak apa, Prof, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang pengasingan kuasa asas integriti, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang merupakan penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara. Baik, Prof Datuk, tadi menarik dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, Kamarul dari Pulau Pinang. Respon daripada Prof? Okey, terima kasih Tuan Kamarul. Kalau bercakap tentang kuasa budi bicara, saya sebenarnya I was about to explain pandangan saya setelah saya cakap AG yang buat keputusan semua ni kan. Jadi orang kata siapa pula nak periksa AG ni kan? Sebab kuasanya terlalu besar kan. Dialah yang menetapkan buktinya dah cukup, dialah juga menetapkan kes ni perlu didakwa bawah seksyen mana, kat mahkamah mana ya. Pernah suatu ketika dulu mahkamah buat keputusan power to transfer the case untuk memindahkan kes tu dari lower court, dari session court nak pergi ke high court. The power to transfer the case from lower court to high court ialah kuasa kehakiman. Tapi dalam undang-undang kita dia bagi kuasa tu kepada AG. Jadinya sekarang ni the judicial power tu untuk transfer the case tu dilaksanakan oleh AG. AG ni siapa? AG ni eksekutif. A special kind of executive lah. Jadi di sini sebenarnya undang-undang itu juga ada kelemahan. Yang memberikan kuasa judiciary yang sepatutnya kuasa mahkamah diberi kepada eksekutif. Mahkamah pernah at one time mengatakan kuasa ini adalah tidak sah kerana ia adalah kuasa judiciary yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan mahkamah kata peruntukan itu adalah tidak sah. Tapi selepas itu perlembagaan dipindah dan memberikan kuasa itu lebih besar kepada AG. Jadi sebab itu saya fikir betul apa yang Tuan Kamarul sebut tu. Budi bicara yang terlalu luas ini akan mendatangkan kemuskilan atau persoalan integriti. Jadi siapa nak kawal peguam negara ni? Dia mesti juga sekarang ini, setakat ini kita tidak ada mekanisme. Betul, tidak ada mekanisme untuk mengawal kuasa Attorney General. Dari segi dia nak tarik balik kes, kita ingat berapa banyak kes yang telah ditarik balik, yang telah dituduh kan, dan berapa banyak kes yang tidak dituduh juga. Ia berlega-lega dalam kalangan masyarakat, dan ini yang menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan sebenarnya. Yang saya nampak dalam bidang perundangan ini menyebabkan tindakan yang dibuat oleh peguam negara pada ketika itu yang menimbulkan persoalan besar dalam kalangan masyarakat.
Jadi bagaimana pada saya dari segi mekanisme kita perlu menubuhkan satu filtering supaya kuasa budi bicara ini bukanlah suatu yang terlalu besar dan terlalu luas. Mungkin Attorney General juga boleh dipersoalkan oleh Parlimen. Kenapa begitu dan begini persoalannya dibawa ke Parlimen? Kalau Parlimen ini adalah Parlimen yang berwibawa. Jadi macam tadi juga Tuan Kamarul sebut, kata ahli Parlimen tidak bersungguh-sungguh membawa kes tu. Ya, ini yang payah sebenarnya. Parlimen ni pula busy lah, banyak bisnes nak buat kan, banyak kerja. Tapi soal integriti ni perlu diletakkan beban itu ke atas ahli-ahli Parlimen untuk mereka memastikan semua agensi kajian termasuk peguam negara ini dibicarakan dalam Parlimen. Ambillah peluang itu, dan Parlimen ini hendaklah Parlimen yang berwibawa lah. Kalau Parlimen pun yang cakap nak bersidang pun. Jadi pada saya, apa yang Tuan Kamarul bimbang itu adalah betul. Maknanya kadang-kadang budi bicara yang terlalu luas itu akan menyebabkan hilangnya integriti suatu jawatan tu. Jadi dan saya fikir juga ketegasan dalam pemimpin itu juga penting. Kalau ketegasannya maknanya kita mahukan suatu perkara ini dibicara di Parlimen, teruskan bicara dalam Parlimen, sebab itulah tempatnya untuk berbicara, untuk membahaskan, untuk bersikap terbuka, memastikan integriti itu dipulangkan kepada jawatan tersebut. Apakah ini berlaku? Kerana ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa mungkin juga ahli-ahli Parlimen kita ada yang menyebut bahawa kadang-kadang mereka menjadi too defensif apabila ia melibatkan personality atau kumpulan-kumpulan yang ada hubungan atau berkepentingan dengan ahli Parlimen. Ini anggapan yang dimainkan bila cakap tentang integriti. Dikatakan juga kadang-kadang laporan-laporan yang seharusnya dibentangkan tidak dibentangkan kerana mereka ingin menjaga, kalau menteri itu ingin menjaga kementerian yang dia di mana dia menjadi menteri misalnya, dan tentunya lah dia tidak mahu imej buruk kepada kementerian di mana dia menjadi menteri. Tapi apakah ini yang kadang-kadang menimbulkan masalah seperti apa yang disebut oleh Kamarul sebenarnya? Saya fikir rakyat sudah nampak. Saya fikir rakyat sudah jelas. Soal defensif terhadap kementerian tu, saya tidak ada contoh lah ya. Saya tidak ada contoh. Cuma apabila kita mendekati amalan di Parlimen tu, amalan wakil-wakil rakyat dan sebagainya, ketidaksungguhan tu kita nampak ada. Contohlah, ini yang saya nampak contoh. Kalau kita bercakap tentang satu perkara yang sangat besar, sangat besar, melibatkan orang-orang besar dan sebagainya, ia sepatutnya pada saya dibawa ke Parlimen. Kenapa tidak ada kesungguhan itu? Sebab kita tidak ada, kita sudah tidak ada mekanisme lain. Kita sudah tidak ada institusi lain kecuali Parlimen kan. Jadi di sinilah kalau masa Parlimen perlu dipanjangkan untuk persidangan dan sebagainya. Kalau 1 hari setahun tu, dia rasanya kalau perlu tambah lah kan. Kalau kata tak ada masa kan. Jadi saya nak kata ada kepentingan peribadi tu, itu adalah anggapan rakyat lah. Mungkin rakyat ada persepsi dan ada orang pengalaman sini macam saya. Saya tidak ada bukti, jadi saya tidak boleh menyatakan sedemikian lah. Kita ambil satu contoh. Ini pun mungkin sensitif bagi sesuatu pihak, tapi ianya bukan lagi rahsia sebenarnya. Kita ambil contoh seperti apa yang berlaku terhadap Tan Sri Azam sebagai satu contoh lah, mengetuai SPRM, dan apabila ada kes yang dikaitkan dengan beliau, dengan Tan Sri, banyak pihak yang memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat. Dan terbaru kita masih ingat lagi bagaimana satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh yang berhormat Tan Sri Rais Yatim, Tan Sri Dr. Rais Yatim misalnya, mengatakan bahawa beliau harus berehat dulu dan beri peluang kepada penyiasatan dilakukan dan sebagainya. Tetapi bila mendapat kenyataan yang mengatakan SC tidak melihat sebarang masalah sebenarnya, beliau terus mengatakan bahawa dia akan menjalankan tugas sebagai ketua pengarah SPRM seperti biasa. Jadi bagaimana? Apakah itu menunjukkan bahawa apa keputusan yang dibuat di peringkat jawatankuasa itu sebenarnya tidak membawa apa-apa kesan? Okey. Saya lihat begini, ia sudah menjadi budaya sekarang. Sudah menjadi budaya.
Okey, saya membaca kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya tak tahulah dalam nada gurauan apa dan sebagainya lah. Cuma dia kata dulu-dulu pun kalau ada penyiasatan yang dibuat terhadap mana-mana ahli politik dan sebagainya, tidak ada yang direhatkan. Saya fikir ini budaya tak bagus. Budaya sekiranya seseorang itu, kita lihat orang pangkat kecil lah contohnya kan. Kalau dalam yang saya ada pengalaman, contoh lihat mengetahui sendiri kes itu berlaku, contoh dalam satu agensi kerajaan, seseorang yang berpangkat ialah kerani ke kan, kalau ada penyiasatan dalaman biasanya dia akan direhatkan seketika kan. Kebanyakan kesnya direhatkan. Tapi pada saya ini tidak boleh dijadikan budaya untuk tidak direhatkan. Terutamanya apabila menyebabkan personality yang besar, dan ini juga menunjukkan integriti. Berehat itu bukan bermakna salah. Kita terima bahawa a person is not guilty until found guilty. Kan? A presumption of innocence. Rakyat pula kena lihat, kalau dia letak jawatan ke, dia berhenti ke, bukan bermakna dia bersalah. Presumption of innocence. Ini kita kena budayakan presumption of innocence tu. Jangan kita tuduh tu, oh betul dah dia bersalah. Bukan. That's not the way we do things. Yang kita katakan adalah presumption of innocence, orang tu tidak didapati bersalah sehinggalah mahkamah menyatakan dia bersalah. That's it. Ini saya kata budaya ni penting. Media pula perlu memainkan cerita bahawa berehat untuk penyiasatan. Dan orang media, saya fikir kalau media yang berlesen ni tak ada masalah. Jurnalis yang tidak mempunyai etika penulisan ni. Ni kita orang ramai kena membudayakan bahawa presumption of innocence itu penting supaya kita tidak bersyak wasangka. Memanglah orang ni kata dia ada bukti itulah, menulis dekat media lah, baca kat sana ke sini. Betul. Kita sebagai rakyat Malaysia membudayakan presumption of innocence, membudayakan husnuzan, bersangka baik, anti proven, anti dibuktikan. Jadi pada pandangan saya lah, kalau dalam kes-kes yang serius begini, perlulah tindakan itu dilakukan, penyiasatan itu dilakukan dengan telus, dengan senang hati, dan eloklah kalau orang-orang yang terlibat itu berehat seketika. Sehingga penyiasatan itu dilakukan, diselesaikan dengan lebih. Baik, kita di penghujung sebenarnya, Prof. Tak banyak lagi masa yang tinggal, 2-3 minit saja lagi. Dan inilah yang membimbangkan kita lah tentang perkara-perkara yang berlaku ini, dan macam kita sebut tadi tentang integriti, dan akibatnya ialah defisit kepercayaan rakyat terhadap kerajaan yang sedia ada, juga dikatakan semakin melebar, semakin ramai yang mula merasa tidak puas hati dengan apa yang berlaku, keputusan-keputusan yang dibuat dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang integriti pun, kadang-kadang kita sedih apabila negara kita ini seolah-olah dilabelkan sebagai negara yang mengamalkan budaya rasuah misalnya. Itu pun menjadi satu isu yang dimainkan begitu meluas sekali, terutamanya di luar negara. Jadi ialah pandangan Prof di penghujung ini, bagaimanakah apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan sekarang ini untuk memperbaiki imej kita sebagai sebuah negara yang mungkin masih lagi memegang kukuh kepada integriti kita sendiri. Iyalah, saya fikir integriti ini adalah suatu akar dan tunjang yang sangat penting untuk menunjukkan kedaulatan dan kewibawaan negara kita. Jadi integriti ini bukan hanya terletak kepada tanggungjawab untuk menjaga integriti ini bukan hanya kepada pemerintah, walaupun kita katakan lead by example, macam Dr. Muzaffar sebut, lead by example dan sebagainya, itu penting. Tapi integriti ini sebenarnya dia bermula di rumah. Maknanya individu itu mempunyai integriti yang tinggi. Jadi usaha-usaha untuk meningkatkan integriti ini saya percaya banyak dilakukan, tapi kita jangan lupa juga tentang kerohanian. Rohani atau adanya Tuhan dalam hati itu adalah penting untuk kita meningkatkan integriti. Dan kalau kita bercakap tentang regulasi dan undang-undang, saya dididik dalam bidang undang-undang, saya tidak percaya undang-undang itu boleh menjaga integriti seseorang itu. Orang kata bukanlah faktor utama. Jadi faktor utama ialah didikan kerohanian, diri sendiri, bagaimana ibu bapa membesarkan anak, dan ini adalah membesarkan ataupun mencipta environment
ambience dalam suasana keluarga yang berintegriti itu. Jadi ia bermula dari akar dan kemudiannya akan membuahkan, menghasilkan ranting-ranting yang sihat dan seterusnya menghasilkan buah-buah yang manis lah untuk dinikmati oleh rakyat. Ya, betul. Saya rasa itu sajalah. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita sentuh, tetapi ialah kita pun ada limitation tertentu sebenarnya, berasaskan daripada pengetahuan yang ada pada diri kita. Jadi itulah gambaran integriti sebenarnya. Kita tidak ingin melakukan membuat ataupun membuat tuduhan ataupun membuat andaian-andaian yang mungkin tidak tepat dan sebagainya. Tetapi selagi dalam diri kita ini ada integriti, sudah pastilah kita juga boleh menjadi rakyat Malaysia yang berwibawa sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19. Jadi ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan. Dan jangan lupa pesanan kami. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi.